Segunung permata dari belantara, itulah yang saya dapat ungkapkan terhadap pasukan ini. Gah di mata dunia, harum namanya di Malaysia. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Senoi Prague, pecahan daripada pasukan gerakan AM, PGA, Polis Diraja Malaysia. Ada yang selalu bertanya, Iban Tracker dan Senoi Prague, pasukan mana satukah yang terhebat? Kedua-dua pasukan legend ini memiliki keistimewaannya tersendiri. Walaupun fungsinya hampir sama, namun saya sebagai rakyat biasa tidak mungkin layak untuk membuat penilaian terhadap dua pasukan yang sangat hebat ini. Apa kata kalian? Sila pakukan komen anda berkenaan kedua-dua pasukan ini. Oh ya, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tetapi bukan itu yang ingin kita rungkaikan kali ini. Ayo kita kupaskan pasukan yang sangat gah ini, terkenal dengan julukan The Silent Killer oleh CIA. Senoi Prague, nama yang gencar satu ketika dahulu, kini dan selama-lamanya. Namun, apa yang sangat dikesalkan ialah ramai anak-anak muda kini justru tidak mengetahui kewujudan mereka. Apatah lagi untuk mendendangkan perjuangan mereka merebut kemerdekaan dan keamanan negara kita Malaysia. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, Malaysia masih bergelut untuk mencipta damai. Di awal kemerdekaannya, pihak komunis yang sedang rancak melebarkan sayapnya di segenap Asia Tenggara telah menyaksikan ribuan korban jiwa. Bendera merah tukul sabit berkibar dengan semangat baharu memperlihatkan kebangkitan dan mereka amat berkuasa di rantau ini. Negara kita, Malaysia, menjadi pusat penyebaran dakwah komunis yang sangat strategik. Ekoran kedudukan geografi Malaysia terletak sebagai jantung di Asia Tenggara. Sebuah organisasi tempur yang luar biasa kekuatannya telah menyusup masuk dan menjadi duri di dalam daging, lantas menggugat keselamatan dan kesejahteraan penduduk yang masih menyimpan parut penjajahan yang berpanjangan. Tanah Melayu 1956. Sekumpulan komunis berjaya mengintai dan memancing masyarakat orang asli untuk memenangi hati mereka. Sokongan orang asli terhadap komunis berjaya mempengaruhi ramai anak muda untuk dijadikan askar komunis. Komunis sedar tentang kecekapan orang asli mengemudi hutan yang tebal dan mereka digunakan untuk menjadi pejuang yang sangat mahir di dalam penjejakan dan peperangan gerila. Perkara tersebut pun disedari oleh pihak kolonial British. Pada mulanya, kerajaan tidak berhasrat untuk melibatkan orang asli di dalam sebarang konflik. Namun, jika dibiarkan, mereka akan dijadikan sebagai kambing hitam. Lantas, perkara ini harus dipandang serius. Tindakan segera perlu diambil bagi menangani perkara ini. Jumlah sebenar mereka yang telah menyertai komunis tidak direkodkan dengan terperinci. Namun, ramai daripada pemuda serta pemudi orang asli yang telah menyertai komunis menyedari bahawa perjuangan mereka itu tidak lagi relevan. Oleh yang demikian, beberapa anggota komunis dari kaum orang asli telah berpaling tadah dan menyerah diri kepada kerajaan kerana merasa kecewa dan marah terhadap komunis yang telah membunuh keluarga serta saudara mara mereka. Di bawah program SEP atau Surrendered Enemy Personnel, Sir R.O.D. Noon telah mendapat ilham untuk merekrut kesemua anggota komunis dari kaum orang asli yang menyerah diri kepada kerajaan untuk dijadikan sebuah pasukan tentera. Perkara ini telah diberi kelulusan dari Jenderal Gerald Templer, iaitu pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu pada ketika itu. Di awal penubuhannya, seramai 2 unit pasukan ini terbentuk dengan setiap unit terdiri daripada 10 kali anggota. Pasukan ini semakin berkembang, ekoran semakin ramai ahli komunis dari kaum orang asli yang menyerah diri serta beberapa yang lain ditangkap. Menjelang tahun 1957, kerajaan dengan kerjasama tentera British telah pergi ke penempatan orang asli jauh di dalam hutan belantara bagi mengumpulkan mereka yang berminat untuk berkhidmat di bawah kerajaan persekutuan. Ternyata sambutan sangat menggalakkan. Kempen ini dilakukan untuk menyelesaikan kemelut perekrutan dan diskriminasi secara meluas oleh pihak komunis terhadap masyarakat orang asli.
Kempen berterusan kerajaan telah berjaya memperbesarkan kekuatan pasukan ini dan diletakkan terus di bawah kelolaan Komando Special Air Service SAS bagi mempertajamkan penguasaan medan perang mereka. Seiring beredarnya waktu, ketika itu pasukan ini telah memiliki kekuatan yang besar, iaitu melebihi 80 anggota dari pelbagai suku orang asli yang sangat cekap di dalam ilmu penjejakan dan pertempuran di hutan. Selain daripada itu, mereka yang telah mahir di dalam peperangan gerila setelah dilatih oleh komunis dan ditajamkan lagi ilmu serta suntikan semangat nasionalisme telah benar-benar bersedia untuk menjadi pejuang nusa bangsa dan negara. Pasukan ini menjadi sebuah lagi cabangan di dalam pasukan keselamatan negara dengan nama yang sangat gah, iaitu Senoi Prague, yang membawa maksud orang perang di dalam bahasa Semai. Bentukan pasukan ini menjadi satu tamparan hebat buat Parti Komunis Melaya. Kehebatan Senoi Prague dianggap legenda kerana kehebatan mereka di dalam mengesan segala jejak di dalam hutan. Hal ini kerana mereka ialah pemburu yang mahir. Dengan segala ilmu itu, mereka beradaptasi untuk mengesan jejak yang ditinggalkan oleh musuh, walaupun diperkatakan bahawa komunis sangat licik untuk menghilangkan jejak mereka. Selain itu, rekod Senoi Prague tercatat dengan sangat cemerlang. Kejayaan yang telah mereka tempa ialah 1:16. Ini bermaksud setiap 16 orang musuh yang mereka bunuh, hanya satu anggota Senoi Prague yang terkorban. Perkara itulah yang menyebabkan komunis lembek lutut sekiranya dapat tahu bahawa jika mereka bakal bertempur dengan kumpulan Senoi Prague. Senyap merayap seperti sang tedong selar sambil menghidu buruannya, dan boom, serangan dilakukan dengan pantas dan mematikan. Demikianlah ungkapan yang boleh menjelaskan bahawa dahsyatnya pasukan ini ketika berhadapan dengan musuh. Pasukan Senoi Prague telah membuktikan taat setia mereka kepada Malaysia dengan rekod perkhidmatan yang sangat membanggakan. Di dalam pertempuran, Senoi Prague akan ditugaskan sebagai pengesan jejak atau tracker, yang mana tugasan ini tidaklah mudah. Ianya memerlukan kemahiran tertentu, panca indera serta naluri yang kuat mendorong askar Senoi Prague sering berjaya membawa pasukan keselamatan tepat ke lokasi musuh yang mereka jejak. Selain itu, beberapa petunjuk lain seperti bunyi-bunyian hawan, mimpi serta perubahan alam semula jadi juga dimanfaatkan sebagai petunjuk yang tepat. Antara pahlawan Senoi Prague yang sangat terkenal ialah pahlawan negara Sarjan Major Apot Anak Kepada Saat. Beliau ialah seorang daripada ramai anggota Senoi Prague yang terhebat. Kehebatan beliau telah banyak menyumbang kepada kejayaan di dalam usaha menjejaki musuh. Walaupun selepas hujan, kesan musuh yang telah lama pun tidak terlepas daripada jejakannya. Beliau digelar sebagai legenda dan The Big Nose oleh askar komando SAS. Apa tidaknya, kehebatan luar biasanya diibaratkan sebagai boleh menghidu musuh. Pada tahun 1964, Colonel R.O.D. Noon yang juga pengasas pasukan ini mengatur gerakan Senoi Prague ke Vietnam di atas permintaan pemimpin negara itu untuk melatih kumpulan masyarakat di sana. Mereka diminta untuk melatih secara heart and mind sebagaimana dijalankan di tanah air dengan jayanya untuk menentang komunis. Mereka bertanggungjawab untuk membentuk pasukan Moctagnard Scout Vietnam di bawah MSP, iaitu Mountain Scout Program dengan kerjasama CIA dan British Advisory Mission. Di sanalah kecemerlangan mereka terselah sehingga mendapat julukan The Silent Killer oleh badan CIA. Selain daripada itu, pasukan ini juga pernah digunakan secara rahsia di Laos bagi menjalankan misi-misi yang sulit. Namun, setelah 11 bulan berada di sana, pasukan ini terputus hubungan dengan pasukan mereka dan mereka mengambil inisiatif untuk pulang ke tanah air bersendirian. Di dalam perjalanan pulang itu, mereka diserang sepanjang perjalanan. Survival mereka teruji. Namun, mereka berjaya meneruskan perjalanan yang panjang untuk tiba kembali ke Malaysia. Peristiwa itu tercatat di dalam sebuah buku bertajuk Death Waits in the Dark, The Senoi Prague Malaysian Killer Elite. Malah terdapat ramai daripada anggota Senoi Prague
yang terkorban di dalam peristiwa ini. Sekiranya kita menguak pintu sejarah, terdapat bertantan lagi kejayaan Senoi Prague di persada tanah air di dalam operasi menentang insurgensi Bintang 3 dengan berguni-guni kejayaan dan kegemilangan yang mereka telah laksanakan. Kepada rakyat Malaysia, khususnya anak-anak muda dan para ilmuwan maupun pengarah-pengarah filem tanah air, sudi apalah kiranya membuat liputan atau filem berkenaan sebuah pasukan yang begitu epik ini. Rekod pencapaian mereka yang cemerlang di zaman darurat tanah Melayu, konfrontasi, sehingga di zaman aman ketika ini haruslah sampai ke setiap rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Senoi Prague ibarat sebutir permata dari belantara. Nyawa mereka seringkali menjadi taruhan demi keamanan negara Malaysia. Sebenarnya, berdozen-dozen lagi kisah seru tentang kehebatan mereka ini. Namun, akan kita cuba kupaskan di lain episod agar kesemua pahlawan-pahlawan negara seperti mereka terdendang selayaknya. Pasukan Senoi Prague telah berkembang seiring berjalannya waktu. Kini, mereka memiliki 2 buah batalion dan kekuatan mereka lebih daripada 2,000 anggota yang sangat cekap terlatih di dalam pelbagai misi-misi khusus. Keistimewaan masyarakat orang asli yang ingin menyertai pasukan Senoi Prague pada masa ini ialah mereka yang terpilih tidak perlu menjalani latihan asas di pusat latihan polis, Pulapol, tetapi mereka akan terus diserap ke unit Senoi Prague untuk menerima latihan secara langsung bagi menimba ilmu-ilmu khusus daripada pasukan itu sendiri, selain latihan asas polis serta kursus-kursus tertentu bagi melayakkan mereka menjadi seorang pasukan Senoi Prague.